Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 12 September 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Baqarah, surah yang panjang, surah yang kedua, juzuk yang pertama. InsyaAllah kita mula perbincangan tentang golongan munafik. Orang munafik ini mari mana, apa perangai dia, Allah Ta'ala gambarkan kepada kita 13 ayat, bermula ayat 8 sehingga ayat 20. Semuanya cerita tentang munafikin, sifat-sifat mereka, fi'il perangai mereka, kerenah mereka, konspirasi jahat mereka, semuanya didedahkan dalam beberapa ayat ini dan juga dalam ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Munafiqun dan juga dalam surah-surah yang lain. Mari kita bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi muka surat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Tamatlah 3 ayat ya kita. 3 ayat, itu pun perbahasan dia panjang. Tengok tafsir ayat. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada di antara manusia ada yang berkata, dia kata apa? Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Tidak beriman. Kita pergi ke muqaddimah ataupun munasabah al-ayah. Lamma taqaddama wasful mu'minin, dalam ayat-ayat yang lepas, ayat 4 ke bawah, 2, 3, 4 tu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat orang mukmin. Satu, berapa ayat daripada awal sampai ayat 4, sampai ayat 5. 4 ayat sampai ayat 5. Summa 'arrafa Allah Ta'ala halal kafirin bi ayataini. Allah Ta'ala perkenalkan
sifat orang kafir dengan dua ayat ya. Jadi oleh kerana dia kafir tulen, senang. Tengok tu tahu lalu kafir, syirik, tidak ada selindung-selindung, tidak ada orang panggil sebarang kesamaran yang kita nak kena, mudah. Syara'a subhanah fi bayani halil munafiqin alladhina yuzhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufra. Maka bermula ayat 8 ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan sifat keadaan orang munafikin yang menzahirkan iman. Oh, mengaku beriman tetapi mereka sembunyikan kekufuran. Sebenarnya kafir dalam hati dia. Jadi oleh kerana urusan munafik ini agak sukar, penuh dengan kesamaran, penuh dengan konspirasi, sukar untuk kita nak kena, nak cam mereka. Atnaba fi zikrihim, Allah Ta'ala panjangkan huraian tentang mereka dengan beberapa sifat-sifat keburukan mereka. Kullum minha nifaqun, semua itu perangai munafik. Wal'iyazbillah. Kata Syekh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, ajma'a jami'u ahli ta'wil, telah sepakat semua ulama-ulama tafsir ala anna hadhil ayat nazalat fi qaumin min ahli nifaq. Ayat ini turun kepada puak-puak munafikin. Inilah sifat mereka. Kamu nak kena senaraikan perkara ini, pergi tengok kerana tingkah laku, perbuatan, maka kita boleh tahu itu munafik. Mungkin kita tak nak cam 100%, tapi boleh dikenali melalui beberapa tanda. Tapi janganlah kita berani sangat tuduh munafik pada orang, jangan. Sekurang-kurangnya kita boleh berhati-hati dengan golongan-golongan munafik yang telah muncul dalam negara Islam. Semalam mana ada sebut bahawa munafik ini muncul bila? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kekuasaan di Madinah. Masa Nabi duduk Mekah tak ada munafik. Di Madinah bila menang, munafik mari. Puak kafir menzahirkan Islam sedangkan dia tidak Islam. Itu sangat berbahaya. Jadi orang munafik ni dia muncul bila? Dia muncul bila kita kuat. Kalau kita lemah, dia pun tak mengaku. Mengaku apa benda lemah? Tujuan dia mengaku ni untuk mencari peluang-peluang. Peluang apa? Peluang dapat projek, peluang dapat apa-apalah habuan dunia yang mereka dapat. Kita mengatakan itu sifat munafik. Sifat munafik. Baik, tengok Allah kata apa? Ada di antara manusia ada yang berkata, yaqulun, dia kata dengan apa? Yaquluna bi alsinatihim, dia kata dengan lidah dia, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, wa bil ba'si yaumal qiyamah, dan bangkit semula pada hari kiamat. Tapi qaulan mujarradan laisa ma'hu imanun haqiqi, hanya semata-mata kata-kata, ucapan, manis mulut, tapi hati kufur. Na'udzubillah. Ini yang kita bimbang hari ini. Mulutnya beriman tapi hati tidak. Allah nas'alullah salamata wal afiyah. Tengok nota di bawah kata apa? Orang-orang yang bermuka dua, dipanggil munafik ni muka dua. Kok ni pun ada, kok ni pun ada. Duduk dengan orang beriman, beriman. Duduk dengan kafir, kafir. Perkataannya tidak menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Sebab itulah kita kata nak hukum hati orang tak boleh. Kita tak boleh menjadi penghukum pada hati orang. Sebab apa? Sebab dalam hati ni siapa dia tahu? Tuhan dia yang tahu. Kemudian yang betul-betul tahunya Allah Azza wa Jalla tahu hati manusia. Kemudian Tuhan pemilik hati itu. Dia tahu dia munafik ke tidak. Itulah sifat orang-orang munafik. Golongan seperti ini terdapat pada bila-bila masa, wal'iyaz billah. Jangan kata
Ayat Quran itu untuk puak-puak Madinah je. No. Di Madinah tu yang asal orinya, kemudian anak cucu munafik berterusan sampai ke hari kiamat, na'udzubillah. Dan mereka adalah dari golongan orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ni puak-puak ni kena kutuk, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa Allah murka? Sebab dia kufur, dia kafir. Dia hanya manis mulut je, mari jumpa orang Islam, sedap hati, sedaplah cakap juga, kata orang lembut gigi dari lidah, saya beriman, saya beriman. Allah Ta'ala gambarkan sifat mereka, tanda pelajar, dalam surah Al-Munafiqun ayat pertama. Idza ja'akal munafiqun, bila orang munafik mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi, mengaku sungguh, mengiktiraf Tuhan ni Rasulullah. Enggak kita hak zahir, kita orang kata dia beriman, enggak percayalah kita. Kita nak kelahi apa dengan orang? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah Ta'ala tahu engkau ni rasul, Allah yang bangkit, Allah yang utuskan. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah saksi bahawa munafik itu pembohong belaka. Ini sifat dia. Sifat dia nya munafik mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lembek tengkok, kami beriman, kami beriman. Sehingga sampai peringkat orang Islam tak boleh nak beza. Munafik masuk diberi tempat, hadis ni duduk dekat Nabi. Dah dia mari dengan penampilan yang hebat, serban dia besar, jubah comel. Kita tak boleh tengok pakaian. Kita ni mudah terpengaruh. Tengok orang comel sikit kak, polah serban molek-molek, oh ni tak ada lah ni. Ni keturunan Nabi ni, Allah hantar mari ni untuk umat ini. Kita kata apa benda cerita. Jangan mudah terpengaruh. Panjang kalau kita nak cerita tentang munafik. Ada seorang nama dia Al-Julas Ibn Suwaid. Al-Julas bin Suwaid ni bapa munafik, solat belakang Nabi. Cuma satu yang kita boleh kesan sikit-sikit, waktu kuliah dia lari. Munafik tak boleh dengan kuliah. Sebab itulah kita bagi tahu juga kepada jemaah kita, kalau kita pergi masjid solat belakang imam, tapi waktu orang kuliah lari, hati-hati. Ni setengah. Orang mula kuliah motor lari dah. Mari semaya, takut orang ketuk kepala dia. Kita tak kata orang mari semaya kita munafik, jangan. Tapi simptom munafik tu perangai dia tak mau dengar. Dia semaya belakang Nabi, Nabi kuliah dia lari. Ini cukup berbahaya. Jadi bila Julas ni duduk dengan geng-geng dia kata macam-macam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak saudara dia nama Umair bin Sa'ad dengar pak saudara dia ni cerca Nabi dengan geng-geng dia, ahli kelak dia. Dia pergi report ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila report ke Nabi, orang tak percaya. Apa budak ni? Julas solat belakang Nabi, serban dia besar, takkanlah cakap macam ni. Jadi orang tak percaya kepada report yang dibuat oleh Umair bin Sa'ad, anak saudara dia, sebab terlalu kagum dengan zahir penampilan dia tu. Solat belakang Nabi, apa ni? Payah nak kesan. Na'udzubillah. Baiklah, cerita ni panjang lagi. Kalau kita duduk panjang sini tak sampai ke hujung ni. Apa sifat mereka? Sifat yang pertama tadi tanda, kita letak satu-satu. Sifat yang pertama munafik, apa dia? Mari mengaku bermanis mulut,
Kata orang mulut manis, cuka di dalam. Mari beriman, qalu amanna, Allahu akbar. Sifat yang kedua, tengok ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak memperdayakan Allah, nak tipu Tuhan. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Macam mana dia nak tipu orang yang beriman? Bi izharihimul iman wa ibtanihimul kufr. Nak tipu orang beriman dengan cara menzahirkan iman. Kami beriman duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka, disembunyikan. Zahir nampak beriman. Inilah yang kita takut. Allahu akbar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Mujadilah. Jadi oleh kerana ayat yang kita baca ni pendek-pendek, pengarang kitab ni susun, dia mahu ayat lain yang berkaitan supaya makin jelas. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 18, Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lah. Yauma yab'atsullahu jami'an, pada hari Allah Ta'ala bangkitkan mereka semuanya, yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, dia bersumpah dengan Allah Ta'ala sebagaimana dia bersumpah dengan kamu. Wa yahsabuna annahum ala syai', mereka diingatkan mereka boleh tipu Allah. Ya Allah, kami beriman, nak tipu Tuhan awak ni. Maka Allah kata dia tak ada apa-apa. Tuhan tahu belaka, Tuhan tahu semua. Ala innahum humul kadzibun. Allah kata mereka itulah kaki pembohong. Mereka itu kaki pembohong. Jadi orang yang kuat bohong ni, kuat kelentong, dia panggil kelentong. Bahasa budak-budak Facebook dengan TikTok ni, dia panggil kuat kencing orang, kencing kawan ni. Dia tak malu muka. Kata orang tak berkerut dahi cakap dengan kita. Oh, beriman. Duduk belakang, apa tak kata, apa yang mereka tak buat, apa dia tak kutuk. Kita kata na'uzubillah. Ini sifat munafik yang cukup berbahaya. Jadi yukhadi'un Allah, di akhirat esok dia cuba nak bersumpah. Konon-kononnya dia ni beriman. Tuhan kata, hai, tak usah duduk tipu aku. Tuhan pun nak tipu. Kalau zakat manusia senang ya Allah, nas'alullah. Tak, Tuhan boleh nak tipu. Kalau buat tipu nak, kalau kencing orang, lagilah mudah. Apa yang payah sangatnya setakat tu. Kemudian Allah kata, tengok di akhir ayat, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya. Hak sebenarnya dia tipu dia sendiri, bukan tipu orang lain. Dia rasa dia boleh tipu Tuhan, dia rasa dia boleh tipu Nabi SAW, dia rasa dia boleh tipu orang beriman, tapi hakikat sebenarnya wa ma yakhda'una illa anfusahum, dia tipu dia sendiri. Binasa pun binasa dia sendiri, tak ada orang lain. Binasa apa orang lain? Awak yang tipu kita macam mana kita nak. Itu dia panggil cukup berbahaya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi mereka hanya tipu dirinya sendiri, dia bukan tipu orang lain. Allahu akbar. Wa ma yakhda'un, ada dua bacaan situ. Wa ma yakhda'una wa ma yukhadi'una.
yukhadi' mana dia tipu dia sendirilah. Al-khida' waqa' min asnain, dia tipu, dia nak tipu orang, sebenarnya dia tipu dia. Wa ma yakhda'un, dia nak, yang pentingnya ada baca dua, wa yukhadi'un ala anna makna anna al-khida' waqa'a min asnain, dua kali tipu, iaitulah waqi'un minhum wa ilaihim. Dia tipu diri dia sendiri, dia sendiri yang tertipu. Itu makna yukhadi'una dengan makna yukhadi'un. Wa ma yakhda'un wa ma yukhadi'un. Kalau kata wa ma yakhda'un, maknanya tipu dari satu pihak je. Mereka nak tipu. Nak tipu siapa? Tipu mu sendiri lah, tak tipu orang lain. Mana ada tipu orang lain. Jadi kita mengatakan tipu ini iaitulah satu perbuatan yang cukup menakutkan. Tetapi apa boleh buat? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tak tipu kecuali diri sendiri, sedangkan mereka tidak sedar. Dia tak sedar, dia tipu dia. Allahul musta'an. Dia tak sedar, dia sedang tipu siapa? Dia tipu dia sendiri. Jadi kita mengatakan itulah sifat-sifat munafikin yang sangat buruk. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat yang cukup jahat ini. Dalam ayat ini ditafsirkan dengan surah An-Nisa, ayat 142. Tanda surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik ini nak tipu Allah. Allah Ta'ala kata, aku buat perancangan, mu sendiri tipumu, tak ada orang lain dah. Jadi dia tipu Allah Ta'ala, tipu orang mukmin. Maka Allah Ta'ala tinggalkan mereka. Khazala dengan makna tinggalkan mereka dengan perangai buruk mereka, terumbang ambing sana diri. Dia tak sedar, dia menipu dia. Dia tak sedar, dia sedang tipu diri sendiri. Kita mengatakan itulah penipu, menipu diri sendiri. Orang tipu orang ni, dia tipu dia ya sebenarnya. Apalagi kalau sifat munafik nak tipu Tuhan. Sekarang ni, zaman kita ni zaman penipuan yang cukup besar. Kerana ada dalam hadis Nabi kita sebut, di akhir zaman dipanggil sanawat khadda', tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ya, yukazzibu fihi shadiq. Orang yang benar akan dibohongi, pembohong dibenar dan disokong. Akan berlaku maksudnya. Jadi apa ni, hadis yang kata dipanggil sanawat khadda'. Ini hadis di antara hadis alamat kiamat. Kita pun tak tahulah para jemaah sekalian, takut jadi. Jadi penipuan jadi satu fenomena, satu biasa je. Orang yang menipu pula tak malu-malu pada Allah Ta'ala. Tipu hari ni, esok dia tipu orang lain pula. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Tanda hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Selagi akan datang suatu masa manusia ini akan melalui tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Khadda'at lima sayazharu biha min qalbin wa tazifil haqa'iq. Akan berlaku putar balik. Fakta yang sebenar jadi salah, yang salah jadi benar. Allahu Akbar. Itu dia panggil sanawat khadda'ah. Yusaddaqu fiha al-kazib. Pembohong akan dibenar. Oh, orang ni hebat, orang ni melangit dipuji para pembohong. Walau kita tahu dia cakap bohong, dia tahu dia kelentong, dia tahu dia kencing je tu, tapi ikut. Wa yukazzabu fiha as-sadiq. Orang yang benar dikatakan sebagai pembohong, pengkhianat, macam-macam. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat diberi amanah, diberi tugasan. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang baik-baik dikatakan pengkhianat. Alhamdulillah. Hadis ini panjang lagi lah. Yang penting para jemaah sekalian, tanda hadis ini rawahu Ibnu Majah wal lafzu lahu wa Ahmad, dengan sanad yang sahih. Sanad dia sahih
kita mengatakan inilah yang kita bimbang hari ini, apa dia, sanawat khadda'ah, tahun-tahun penuh dengan penipuan. Allahu Akbar. Jadi tak tahu kita akan melalui saat yang begitu gawat ini. Maka orang yang baik dianggap buruk, orang yang buruk-buruk itulah yang dipuja, yang dipuji, yang dikatakan sebagai orang yang berhebat, orang yang orang panggil apalah kita nak kata apa benda, banyak sekali. Maka para jemaah sekalian, berhati-hati kita supaya kita tidak jadi penipu yang dibenarkan oleh orang, ataupun kita membenarkan segala penipuan yang dibuat oleh orang. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan anak-anak kita daripada puak-puak penipu, puak-puak yang duduk kelentor orang siang dan malam, pagi dan petang. Kita mengatakan inilah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Ya Allah, dalam hati mereka, yang golongan munafik itu terdapat penyakit syak. Syak ini keraguan tentang agama. Yang kedua, hasad dengki. Hasad dengki ni juga berbahaya. Kita orang yang beriman ni syak pada agama tak ada, insya-Allah, sebab kita ada beriman. Tapi hasad dengki ada ke tak ada? Dengan sebab hasad lah jadi macam ni, jadi huru-hara ni, sebab ada hasad dengki. Tidak ada toleransi, tidak ada itu ini, bercakap tentang kematangan tapi dalam tindakan tak ada kematangan. Kita mengatakan inilah antara perkara yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Berhati-hati kita dengan sifat-sifat yang cukup buruk ini. Fi qulubihim syakkun wa nifaq, dalam hati mereka ada perasaan syak, tak percaya kepada Allah Ta'ala, dan perasaan nifaq, perasaan munafik. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Penyakit ada, ditambah lagi penyakit yang lain pula. Allahu Akbar. Fazadahumullahu ta'ala syakkan wa nifaqan, Allah Ta'ala tambah lagi sifat syak dan sifat munafik dalam diri mereka. Kata di ulama, fal jaza'u min jinsil amal, balasan Allah Ta'ala beri mengikut kategori amalan awak. Sebagaimana dalam surah As-Saff, ayat 5, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apabila zaghu, mana zaghu? Kata di Al-Wah, ulama tafsir kata, dia kata, Ibnu Jarir kata zaghu dengan makna asyakku. Bila hati dalam hati mereka syak tentang kebenaran Islam, tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala, zaghallahu qulubahum, Allah Taala tambah lagi keraguan mereka terhadap agama. Mana makin tak percaya dia kepada Islam, makin itulah yang kita bimbang hari ini. Tak percaya, Allah Ta'ala tambah lagi. Agak panggil apa ni, letak lagi dalam hati dia tu. Na'udzubillah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah, petunjuk kepada kaum yang fasik, kaum yang jahat. Surah As-Saff ayat 5. Jadi penyakit ni maka bertambah lagi penyakit. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Kita jangan tuding pada orang. Bila kita bicara tentang munafik, jangan kata tu munafik. Bila kita sebut tentang kumpulan ni, siapa saja yang bersifat seperti ini, maka ada simptom munafik. Kita sendiri pun kalau kita bersifat macam tu, duk tipu orang, adalah sifat munafiknya tu. Jadi ini manusia ni tidak, dia suka tunjuk orang tu, orang ni, orang tu. Tak betul-betul dia seorang.
Jangan ada perangai membersihkan diri. Kita perangai kita bersihkan diri kita. Jangan rasa kita bersih. Kita nak kita bersihkan diri kita, sebab kalau kita rasa kita betul, habis lah. Orang lain salah belaka. Hati-hati tuan-tuan dengan perangkap-perangkap yang dimainkan oleh syaitan, yang dimainkan oleh puak-puak yang cukup berbahaya ini. Kita mengatakan wal-iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Bagi mereka azab seksa yang terpilih sakitnya, bima kanu yakzibun, dengan sebab mereka berdosa dan mendustakan kebenaran. Yakzibun ni ada dua qiraat juga. Macam yakhda'un tadi, yukhadi'un, yakhda'un. Yakzibun pun ada dua qiraat. Dibaca yang pertama yakzibun bitakhfif, yakzibun ai innahum kazibun, mereka itu pembohong dalam kata-kata mereka. Kami beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tak ada iman, dia mengaku saja tapi dia bohong, dia tak beriman pun. Jadi jangan mudah percaya kepada puak-puak ni. Qiraat lain pula, ada lagi qiraat yang kedua, yukazzibun, bima kanu yukazzibun bitasydid, yukazzibun ayukazzibuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Quran marratan wa ba'da marratin. Mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Quran setiap masa. Tengok Nabi bercakap, dia kata bohong. Tengok Quran, dia kata bohong. Wa man kazzaba bizalika faqad kazzab, maka dia mendustakan. Jadi dua bacaan. Yakzibun, dia sendiri pembohong. Yukazzibun, dia membohongkan. Itu beza di antara yakzibun dengan yukazzibun. Yakzibun dan yukazzibun. Akhir ayat Allah kata apa? Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun au yukazzibun ay lahum azabun mu'limun, bagi mereka azab yang cukup sakit bisababi kadzibihim, dengan sebab mereka bohong dalam dakwa mereka beriman, wa bisababi takzibihim, dan sebab mereka membohong, dia sendiri bohong, membohong kan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang kita bimbang para jemaah sekalian, jangan mudah-mudah duk percaya ke orang, jangan mudah terperangkap dengan teori-teori konspirasi ini. Banyak sekarang ni orang main konspirasi, dia panggil. Ni duk cari Imam Mahdi pula dah, macam-macam dia punya cerita. Jadi kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, ya Rabbal Alamin, ya Razzal Arshil Azim, ihfazna wa ahlina minan nifaq. Ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami daripada sifat munafik. Semalam kita dah baca dah doa yang maksur. Doa ni boleh bacalah. Ingat doa ni kita kena baca. Kata belakang, ikut semua doa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkan hatiku dari nifak, ini sifatnya, dan bersihkanlah amalku dari riak ni nak tunjuk ke orang, dan bersihkan lidahku dari berdusta, cakap bohong, berlawak. Bersihkanlah mataku dari pengkhianatan. Kita tengok mata kita tu mata konspirasi, tengok nak jatuh orang. La. Kita jangan jadi mata lalat, jadilah mata lebah yang nak bermanfaat, mencari manfaat, bukan mencari perkara yang mudarat. Sesungguhnya engkau mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam dada. Jadi kita ingatlah, hadis ni, bacaan ini ada riwayat daripada Nabi SAW, tapi kata muhakkik sanad dia dhaif. Jadi kita tak usah sandarkan, kita kata ini doa salafus salih. Kalau nak kata ini riwayat daripada Nabi, kena bagi tahu sanad dia lemah, sanad dia dhaif, itu dia panggil sanad lemah. Jadi kita kata ini doa yang maksur, elok kita doakan. Makna dia semuanya betul belaka. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq
Ya Allah, bersihkan hatiku dari nifak, wa amali minar riya, amalanku dari sifat riya, wa lisani minal kazib, lidahku dari berbohong, wa aini minal khiyanah, mataku daripada mengkhianat, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, engkau mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah entah tahu apa yang ada pada mata kita, Tuhan tahu semua. Maka kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, amin ya rabbal alamin. Jadi tanda terpelajar, doa-doa ni kena ambil. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita. Mana-mana yang sempat tulis, tolong tulis kepada para jemaah kita tu, biar dia boleh baca dengan baik. Baiklah, tamatlah kita ringkas-ringkasnya. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Al-fawaid yang pertama, faedah yang pertama. Munafik kata apa tadi dalam ayat Quran? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengaku dia beriman tapi sebenarnya tak beriman. Ulama kata anna mujarradal qaul bil lisan, kata dengan lidah saja, la yanfa, tak beri manfaat. Fala budda an yutabiqal qalbu, mesti kata lidah hati sama. Kata dengan lidah aku beriman, hati tasdik aku beriman. Jadi lidah dengan hati serentak, barulah orang tu jadi betul-betul beriman. Karena itulah Allah kata wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Ta'ala nafi, mereka tak beriman, hanya mulut je kata. Fahuna nafallahu anhumul iman. Maka di sini Allah Ta'ala nafikan mereka beriman. Fadalla ala anna haqiqatal iman laisa bimujarradil iqrar bil lisan. Iman tak jadi sekadar kata dengan lidah saja, no. Kita ada 3 komponen yang besar: kata dengan lidah, tasdik dengan hati, makna hati membenarkan apa yang kita kata, dan beramal dengan anggota. Kalau anggota, lidah kata dah, hati pun yakin Allah ada, semaya dah, lah, tak sempurna lagi tu. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang, yang kita duk takut ni para jemaah. Inilah di antara benda-benda yang kita takut. Jangan kita berani-berani dengan sifat munafik ni, wal iyaz billah. Faedah yang kedua, Allah kata yukhadi'un Allah walladzina amanu. Sifat munafik nak tipu Allah dan nak memperdayakan, nak kelentong orang beriman. Maka ulama tadabbur berkata at-tahaffuz minal munafiqin. Kita kena berhati-hati dengan golongan munafikin. Golongan munafikin kena berhati-hati. Li'annahu idza qila laka fulan yakhda. Kalau orang tanya, hati-hati dia tu kaki kelentong tu, scammer kau sekarang orang. Jadi nipu orang, dia panggil scammer. Jadi kita pun berhati-hati bila duduk kat dia, tak berani, dia minta butai, tak bagi duit dia, macam-macam. Maka bila Allah Ta'ala sebut sifat munafikin ini, wa annahu yanbaghi lil mu'mini an yakuna yaqizan haziran. Orang mukmin mesti peka dengan puak-puak munafik ni. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah terperangkap, jangan mudah koyak dengan apa? Dengan diayah mereka, jangan mudah koyak. Tak kita mudah percaya, dia orang hebat, dia orang baik, dia orang juru. Jadi mudah orang panggil mudah percaya, menyebabkan kita, inilah yang dikatakan mudahnya terperangkap. Jangan mudah terpercaya. Tengok sifat-sifat dia. Nabi sebut sifat munafik, tanda tuan-tuan. Sifat munafik itu Nabi kata ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Tulis mulai awal. Ayatul munafiqi salas. Iza haddasa kadzaba. Apabila dia bercakap bohong, itu munafik. Wa iza wa'ada akhlafa, bila berjanji tak tunai. Tabur janji ni kak Allah, penuh mulut cakap. Nak bagi tu money ni, kadang-kadang bukan sekap cakap, tulis lagi perjanjian, tapi tipu belaka. Wa iza tumina khana, bila diberi tugasan amanah jawatan, mereka khianat. Ini kita kata ini sifat munafik yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari.
Ada riwayat yang kata wa iza khasama fajara, bila dia berdebat dia nak menang ya. Dia tak kira cari kebenaran, nak menang. Jadi kita hati-hati. Cuma kita kena ingat apa yang kita nak ingat para jemaah sekalian, ayatul munafik ada dua. Satu dia panggil munafik i'tiqadi. Ni ayat yang kita duk baca ni daripada ayat 8 ni, itu dipakai munafik i'tiqadi, munafik yang kepercayaan dia tak percaya pada Allah. Ini kafir tulen lebih teruk daripada kafir biasa. Adapun perangai-perangai pembohong, tak tunai janji, tidak berintegriti, itu dipanggil munafik amali. Munafik dari sudut perbuatan. Hak ni orang Islam pun ramai ni. Orang Islam pun ramai duk kelentur orang ni. Nak kita tengok duk nipu-nipu orang tu, pergi mahkamah pakai piah catik atas kepala. Waktu awak nipu tak pakai apa piah, tapi nak pergi mahkamah piah atas kepala. Jadi seolah-olah piah ni mensucikan dia. La, hakim pun cerdik tengok. Pakai serbai 3 lapis pun kalau dah menipu, penjara lah orang ni. Jadi kita kena ingat. Ada setengah orang bila kata ada sifat munafik dia ni, oh marah, aku kafir ke? La, kafir tu munafik i'tiqadi. Yang ni dipanggil munafik amali. Lain. Berbeza dua perkara. Berbeza dua perkara itu. Yang ketiga, fi qulubihim maradun. Kita sebutkan tadi hadis iza haddasa kadzaba tadi. Hadis ini rawahu Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita yang ketiga, annal insan idza lam yakul iqbal al-haqi. Orang ni kalau dia tak terima kebenaran, mana hati dia penyakit. Penyakit ni ada dua. Satu dia panggil penyakit syak. Ini yang hati orang kafir. Hati munafik ni penyakit syak. Dan satu lagi dia panggil penyakit syahwat. Penyakit syahwat ni dua-dua ada. Kafir, munafik pun ada syahwat. Orang Islam pun ada penyakit syahwat. Gila kan pangkat, gila kedudukan, gila harta, gila wanita, gila macam-macam gila. Dia panggil al-jununu funun. Gila tu banyak macam. Tapi konsep yang kita nak jumpa dalam yang kita bincang dalam ini, penyakit syak yang ada pada orang kafir. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Lagi Allah Taala tambahkan penyakit, lagi stres, lagi depression puak-puak kafir ni, sebab perancangan jahat dia tak jadi berlaku. Orang boleh kesan, orang boleh tahu. Na'udzubillah. Maka kita kena fahamlah di situ. Jadi di sini anna asbab idlal Allah al-abdi hiya min al-abdi hiya min al-abdi. Jadi sebab-sebab Allah Taala nak sesatkan orang tu, dia sendiri tu sesat. Sebab ada hati dia penyakit, fazadahumullah, Allah tambah lagi. Kata orang, tindan lagi atas tu. Ini yang kita takut sekarang ni para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Yang keempat, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tak tipu kecuali diri mereka sendiri. Kata di para ulama, annal makra sayy la yahiqu illa bi ahli. Penipu-penipu, penjahat-penjahat, kejahatan itu balik atas kepala dia sendiri. Dia tipu orang, sebenarnya dia tipu dia. Fal munafiqun yukhadi'un Allah. Orang munafik nak tipu Tuhan, mengaku beriman secara zahir, wa yazunnuna annahum qad najahu. Mereka ingat mereka menang, mereka hebat. Tapi hakikatnya mereka tipu dia sendiri. Orang boleh kenal dia, orang boleh kesan dia. Mudaratnya tak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada Rasul, tak kembali kepada orang mukmin, tapi mudaratnya kembali kepada dianya sendiri. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, hadza minal ajaib. Tulis ini, hadza minal ajaib. Ini di antara benda yang ajaib yang Allah Ta'ala dedahkan. Biasanya orang yang tipu orang ni, orang lain yang tertipu. Orang lain kena kelentong dia, kena kencing ke dia, kena scammer, kena scam ke dia, kena macam-macam. Tapi munafik ni tak. Dia tipu orang, dia yang tertipu. Ini dia panggil, dia kata minal ajaib li'annal mukhadi'. Orang yang tipu orang, biasanya orang lain tertipu. Tapi dalam bab keimanan pada Allah Azza wa Jalla, dia tipu orang, dia yang tertipu. Na'udzubillah. Jadi kita kena ingatlah. Allahu Akbar.
kita hati-hati dengan sifat-sifat penipu. Dia tipu dia sendiri, bukan tipu orang lain. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini, innan nifaq maradun khatir. Sifat munafik ini satu penyakit yang cukup berbahaya. Wa innal munafiqin syaukatun. Munafik ini dikira duri yang cukup mengancam masyarakat. Kata orang, duri dalam daging, gunting dalam lipatan. Apa lagi istilah-istilah yang diguna pakai kepada orang yang sifat munafik ini yang cukup berbahaya. Sebab kalau dia kafir sungguh, kita tahu dia kafir. Ini dia mengaku beriman, dia duduk sekali dengan kita dalam masjid. Kalau kita dalam perhimpunan kita, dia mari. Tapi semua yang dia dengar tu menjadi modal untuk dia laporkan kepada geng-geng kafir tulen dia tu. Kalau di Madinah dulu, dia apa maklumatnya dia dapat, dia pergi lapor ke Yahudi. Yahudi buat perancangan. Maka kita mengatakan bahawa orang kafir munafik yang berbahaya inilah Yahudi dengan munafik tauam, dua perangai yang sama-sama belaka. Apa dia perangai dia? Jaban, penakut, berselindung di sebalik orang lain. Allah Ta'ala gambarkan Yahudi, wala yuqatilunakum jami' illa fi qura muhassana aw min wara'i judur. Min wara'i judur. Dalam Quran kata, mereka tak akan perang kamu orang mukmin kecuali fi qura muhassanah, dalam kota yang kuat ataupun di sebalik tabir, di sebalik tembok. Maknanya orang munafik dia tak berani berdepan, dia mengaku beriman tapi dia batu api duk cocok belakang. Sama dengan Yahudi, tak berani berdepan dengan Nabi sallallahu. Mereka hanya menjadi batu api yang melaga-lagakan Aus dengan Khazraj, yang melaga-lagakan Quraisy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan dua-dua ni sifat yang cukup berbahaya. Munafik, Yahudi, dua-duanya penakut, jaban, dua-duanya menjadi mastamain, duri dalam lipatan, menjadi orang yang di belakang tabir, yang menghancur, nak memporak-porandakan Islam. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala gambarkan sifat munafik, pembohong. Karena itulah Nabi sebut dalam hadis saya, Nabi mengatakan alaikum bisidqi, hendaklah kamu bersifat benar, kerana benar itu membawa kepada yang baik, kebaikan itu bawa pada syurga. Iyyakum wal kadhib, aku bagi amaran kepada kamu jangan berbohong, kerana pembohong itu membawa pada kejahatan, dan kejahatan itu membawa pada neraka, wal iyyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita 5 faedah daripada sifat-sifat munafik yang pertama ini. Yang pertama dia apa? Mereka tipu beriman. Yang kedua, mereka nak tipu Allah, nak tipu orang beriman. Yang ketiga adalah hati mereka bohong, sakit, penyakit. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi di ayat yang akan datang, bermula ayat 11 sehingga ayat 13 ke ayat 14 gitulah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.